Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberkati lagi kita pada malam ini bersama kita membuka Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa arsalallahu rahmatan lil 'alamin hadiyan wa mubasysyiran wa nadhiran. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وعلى أهل بيته وعلى من يحبهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allah juga berfirman dalam Al-Quran: A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sekiranya bermaksud wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Syekh Fungsi Masjid, saya ini terima seluruh tuan-tuan masjid, tuan-tuan puan muslim dan muslimat, tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selama-lamanya, biasa bila sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat Jumaat, kemudian istiqamah untuk berada dalam majlis tazkirah, majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Untuk dan perempuan dua yang dirahmati Allah sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah kehadiran kita di masjid kita pada malam ini sebagai tanda kita syukur di atas segala yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat kepada kita. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang kita biasa dengar, biasa kita baca. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi SAW, ni'matani ma'bud fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Hadisnya ada sahih, Bukhari pun ada riwayat, Muslim pun ada mendengarkan hadis ini ya. Dan kita sedia maklum, kita biasa baca hadis ini. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering manusia, yang selalu manusia, kebanyakan manusia lupa. Dua. Yang pertama apa dia kata? Dia kata as-sihhatu, sihat. Yang kedua al-faragh, masa lapang. Kebanyakan manusia kata Nabi lupa. Dia terlupa. Dia tidak memanfaatkan
kedua-dua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Antaralah nikmat ni banyak juga kan, seperti mana yang kita sudah maklum. Tapi antara nikmat yang disebut yang manusia lupa ni iaitu nikmat masa sihat dan juga nikmat masa kita lapang. Dan jadi kita lupa ni bukan sahaja dia tak kira siapa. Lepas tu saya bawa hadis ni malam ni untuk peringat diri saya sendiri. Kan? Bukan nak ingat tuan-tuan, nak ingat diri saya sendiri. Kadang-kadang terlupa. Lupa macam mana kadang kita tidak ataupun terlupa untuk kita bersyukur di atas kedua-dua nikmat tersebut. Kita sia-siakan, kita tak ambil manfaat daripada kedua-dua nikmat tersebut. Jadi alhamdulillah malam ni mudah-mudahan kita bersyukur di atas dua nikmat tersebut. Kita boleh sampai ke masjid, kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh solat berjemaah, kita memakmurkan, mengimarahkan masjid ini. Mudah-mudahan itu tanda kita tidak lupa kepada dua nikmat yang Nabi sebut yang sering manusia lupa. Jadi disebut dalam tak kira lah. Ustaz pun sama juga, kerana kalau tak dia beringat dia jadi lupa. Lupa macam mana? Dia sihat ni lawan dia sakit kan? Sihat, lawan dia sakit. Masa kita sihat, kita tak banyak buat kebaikan. Itu tanda kita buat. Kita banyak buat benda-benda yang tak elok. Masa kita sihat, kita banyak buat benda-benda yang lara, benda yang sia-sia. Itu tanda kita tidak bersyukur. Masuklah saya sendiri, kan? Masa kita sihat, kita tak berapa nak beramal. Masa kita sihat, kita tak berapa nak menambah ilmu pengetahuan. Contoh, masa mata kita boleh melihat dengan terang, kita tak berusaha, tak menggunakan mata kita tu untuk melakukan ataupun kita melihat ataupun kita membaca benda-benda yang memberi manfaat kepada diri kita. Ataupun mungkin kita kurang lah, nak kata tidak membaca tu tak kan, mungkin kita kurang. Jadi bila mata pun dah tak apa nampak, masa tu dah hilang lah nampak tu kan, nak baca tak apa nampak dan sebagainya. Masa kaki kita kuat, masa kaki kita boleh berlari, boleh berjalan, tak sakit lutut, masa tu kadang kita tak gunakan nikmat kekuatan kita tu untuk melakukan perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Mungkinlah, mungkin. Ini saya peringatan saja. Saya tengok diri saya sendiri pun sama. Pasal kita kuat, kita kurang. Kita kurang. Kaki kita boleh melangkah, kan? Mata kita yang nampak tu, mata yang terang tu, adakah kita guna untuk benda-benda yang manfaat? Telinga kita yang boleh mendengar, kan? Masa telinga kita dengar itu, kan, kita tidak mendengar benda-benda yang bermanfaat, tapi kita lebih memilih mendengar benda-benda yang tak elok. Itu mungkin saya kot, kan? Maknanya apa? Masa kita sihat, kita tak berapa nak ingat ke Tuhan. Masa kita sakit, barulah kita nak ingat ke Tuhan. Ini bukan tuan lah ni. Okay, saya sebut ya. Itu waktu sihat. Jadi malam ni kita main waktu sihat ni, kan? Alhamdulillah kita duduk ke rumah Allah ni, dengan tanda kita bersyukur di tadi masa. Yang kedua kata Nabi yang tadi, al-farah, masa relax kita. Masa lapang kita. Masa lapang kita guna buat benda-benda yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Itu pun juga tanda kita tidak bersyukur di atas nikmat itu. Kita tertipu, kita terperdaya dengan nikmat tersebut. Jadi alhamdulillah, kalau kita rasa malah bila saya baca ni dia lebih kepada tazkirah saja, kan, peringatan saja. Mudah-mudahan sudah ada manfaat apa yang saya baca ni, apa yang saya sebut ni. Dia memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya untuk kita menjaga, untuk kita bersyukur di atas nikmat masa lapang. Mungkin masa lapang orang ni dia tak sama, kan? Masa lapang setiap orang ni dia tak sama. Ada orang dia lapang malam, ada orang dia lapang petang, ada orang dia lapang pagi,
Ada orang yang lapang sepanjang hari, malam dia sibuk. Yang penting kita guna masa lapang kita tu untuk kita buat kebaikan, untuk kita beramal soleh, insya-Allah. Itu ada kata apa? Yang kita nak beribadat ni, kita jangan tunggu ada waktu lapang untuk beribadah. Kita lah lapangkan waktu untuk kita buat kebaikan, untuk kita beribadah. Cari masa. Okay. Dalam hadis yang lain pun dia juga sebutkan, Nabi sebut tentang apa? Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah ada 2 benda yang Nabi sebut tu ada dalam ayat ni. Masa kita sihat, masa sihat sebelum sakit dalam ayat tu. Kemudian masa lapang sebelum datang waktu sibuk, sebelum tua semua. Jadi mudah-mudahan mukadimah ini memberi peringatan kepada kita lah, insya-Allah ya. Kita sementara Allah bagi nikmat sihat kepada kita ni, kita manfaatkan nikmat sihat itu untuk buat benda baik ya. Dan Allah bagi masa lapang kepada kita ni, kita gunakan masa lapang kita itu untuk kita melakukan kebaikan ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hadis kita, hadis yang ke 316 kot. Kan? Minggu lepas. Minggu absen. Betul kelas absen dah. Saya rasa ialah 315. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baca kitab Adabul Mufrad Sunan Imam Bukhari. Bab yang ke-146. 146. Bab yang ke-146 yang kita muka surah 11. Bab al-li'an. Masih lagi apa? Bab berkaitan dengan dosa lidah lagi, melaknat. Bab pada menyatakan perbuatan saling melaknat, saling duk maki-maki. Di hadis yang ke-316, hadis ini hadis marfu', para hadis ini adalah hadis sahih. Imam Muslim juga ada riwayatkan hadis ini dalam sahihnya. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa yawmal qiyamah syuhada wala syufa'a. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Zaid bin Aslam an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa yawmal qiyamah syuhada wala syufa'a. Maka daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sering melaknat, maka pada hari kiamat kelak mereka ni tidak akan menjadi saksi ataupun saksi maupun pemberi syafaat. Orang yang mulut suka duk laknat orang, duk maki, duk celakakan orang ni, pada hari kiamat kelak, kata Nabi, mereka ni tidak jadi saksi, tidak boleh menjadi saksi dan juga memberi syafaat kepada orang lain. Itu maksudnya apa? Balasan kepada orang yang tidak menjaga lidah mereka, tidak menjaga mulut mereka. Mereka lebih memilih nak berkata-kata perkataan yang yang keji, yang buruk. Tahu kan? Dah itu. So kita jaga. Hadis yang keseluruhnya adalah 317. Hadis ini hadis sahih. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsana Sulaiman bin Bilal
Anil Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'ana. La yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'ana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, tidak sayugianya, maknanya tidak sepatutnya bagi seseorang yang bersifat benar itu menjadi seorang yang pengkhianat. Maknanya orang yang baiklah, orang yang jujur, orang yang benar ni tak sepatutnya keluar daripada mulut dia perkataan-perkataan yang tak elok. Maknanya kalau kita keluar daripada mulut kita ni, lidah kita ni cakap benda-benda yang keji, yang buruk, yang fahsyat, kan, menyakitkan hati orang, fitnah, mengadu domba dan sebagainya, di mana yang kita baca sebelum ni, maka sebenarnya dia bukan dalam kalangan orang yang ada sifat orang baik, sifat benar tu. Kalau dia orang yang jujur, orang yang benar, pasti tidak akan keluar daripada mulutnya perkataan-perkataan yang tidak elok. Jadi kita lihatlah diri kita. Saya baca, saya tengok diri saya, ada tak, kan, keluar yang kita bercakap ni, perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang fahsyat, perkataan-perkataan yang keji, okay, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu tadi ada mula-mula mukadimah kuliah saya. Ingat saya susah, jarang habis kot. Bisa saya akan baca ayat tu, kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Orang yang beriman, amal soleh, orang bertakwa, dimintakan untuk apa? Berkata, cakap benda-benda yang elok-elok. Jadi kita lihat diri kita. Kita ni jenis orang yang macam mana, kan? Dan ni mungkin alhamdulillah ni semua tak ada masalah, kan? Ni dia tazkirah saja. Tapi ada dalam kalangan dalam masyarakat kita, orang dia tak jaga lidah dia, tak jaga mulutnya, kan? Seperti mana yang saya sebut sebelum ni lah, kan? Keluar perkataan-perkataan yang buruk lah, celaka, bodoh, kan? Apa lagi? Kadang-kadang sebut yang benda yang saya nak sebut dalam masjid pun malu lah. Tapi yang biasa, panuntata apa, kan? Keluar daripada biasa. Malah kadang bukan berbual seorang tu dalam kedai, tempat orang ramai, sudah tidak ada rasa malu dalam diri tu. Dia bercakap benda-benda kotor tu di hadapan orang ramai. Kalau dia seorang tu berbual orang tu, kita kata macam mana, boleh kira lagi lah, kan, walaupun tak elok. Tapi ini dalam kedai makan, tempat orang ramai, kan, dalam saya nak sebut benda ni berlaku, kan. Sial tu biasa tu, kan. Panggil orang pun, orang panggil orang, kita dia panggil apa? Celaka. Oh, takutlah kita, Allah lah. Kalau tak ada, kan? Ke ada lagi? Lahabau orang Melaka ni. Tapi kalau celaka ni bahasa yang standard, semua orang faham, itu perkataan yang tak elok, mudah-mudahan benda tu kita tak jadilah dalam dekat kita dan juga ahli keluarga kita. Kita pakai dia tu. Dia ni dah jadi macam dia macam nak kata budaya kan? Budaya tak juga, kebiasaan dalam perbualan anak muda. Itu ni kalau ada pun, sekarang ni orang tua tak mau jumpa lagi. Yang muda ni senang ni nak tengok, kan. Dia pergi macam tanah tu, dia mamak dekat simpan apa tu, duduk dengan duduk tengah. Dia orang ni sebelah duduk sebelah tepi tu, kat kawash tu. Sampai anak-anak kita, ya, dia cakap dia, kita nak makan pun tak senang. Tak usah lah, senang nak pulang tengok. Kalau tak boleh lah, sambil kan tengok ada ni. Dia saya pula tak ada kekuatan nak tegur. Itu lemah tu. Ustaz Nordin mana tadi? Kalau ni
Doa juga Ustaz kan. Kita boleh rasa tak redha dengan perbuatan tu kan dalam hati je lah. Kan? Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, tak ada dah. Kemudian fa bi lisanihi, kan Nabi kata kalau tak mampu dengan tangan, dengan kuasa, dengan lidah pun tak berani, kan? Kalau tak mampu juga apa dia? Dengan hati yang setakat boleh pun. Tu yang tak berubah-ubah. Sebab kebanyakan kita hanya dengan hati. Dengan hati. Jaga dalam Quran ni sebab ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Buat ayat dia macam tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ini ayat yang kan apabila kita bercakap benar ni, Allah janji kepada orang yang beriman, bertakwa, amal soleh, kemudian dia cakap benda-benda yang baik-baik, Allah janji yuslih lakum a'malakum, akan dibantu, akan diperelokkan amalan-amalan dia. Okey. Jadi mudah-mudahan dengan kita bercakap baik ni, Allah bantu kita untuk kita dapat membuat kebaikan, untuk kita melakukan amal soleh ini dengan baik. Malah bukan itu saja, Allah juga sebut lepas tu wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Cakap benda yang baik-baik. Sudah sebelum ni kita dah ceritakan tentang dosa lidah ni. Imam Syafi'i sebut berbelas-belas tu. Banyak kalau buka yang ada jaga berkaitan dengan jaga lidah. Dia banyak kita kalau hadis tentang laknat ni memang banyak. Kita akan jumpa banyak hadis ni. Baik. Jadi kalau kita jadi orang yang beramal, kalau kita rasa kita ni orang yang beramal soleh, orang bertakwa, jaga lidah kita, jangan berkata-kata perkataan yang fahsyat, yang buruk, yang mencederai. Baik. Hadis yang ke-317. Hadis ini juga adalah hadis sahih. Hadis mauquf. Mauquf ni dia riwayat ni disebut oleh sahabat. Sampai ke sahabat. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan 'an A'mash 'an Abi Wabiyan 'an Huzaifah radhiyallahu anhu qala ma kala'ana qaumun qattu illa haqqa 'alaihimul la'nah. Ma tala'ana qaumun qattu illa haqqa 'alaihimul la'nah. Atau kama qala. Daripada Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, tidaklah sekali-kali sesuatu kaum itu saling melaknat kecuali berhak, yakni layaklah atas mereka untuk mendapat laknat Allah. Dia kata jangan sekali mana-mana kaum saling mencela, saling melaknat, saling memaki, saling kita kata apa? Cakap benda-benda buruk, berlawan, kan? Melainkan mendapat laknat itu dibenarkan, kan? Contoh nanti saya baca, saya dah cari juga rujuk apa yang laknat-laknat yang dibenarkan. Contoh kita sekarang ni apa yang berlaku di negara Palestin, kan kita minta doa, kan? Itu antara laknat yang dibenarkan. Dia ada perbahasan juga berkaitan dengan laknat. Baik. Kita tengok sini hukum, saya bawa ni hukum berkaitan dengan laknat ini. Ditulis oleh saya ambil ni daripada Pejabat Mufti Wilayah. Kita hukum melaknat. Hukum melaknat. Apakah boleh kita melaknat orang yang melakukan maksiat? Ditanya itu kan. Orang yang buat apa? Buat benda jahat, buat maksiat ni, boleh tak kita laknat dia? Saya baca jawapan dia. Menurut Ibnu Manzur, laknat berarti jauh dan tercampak daripada sebarang kebaikan. Pendapat lain menyebut bahawa laknat bermaksud ditolak
dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ini perbuatan laknat ni perbuatan yang menyebabkan kita ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jika laknat itu datang daripada manusia, maka ia bermaksud celaan ataupun doa ke atasnya. Perkataan laknat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat banyak tempat Allah melaknat iblis dan syaitan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin." Surah Al-Hijr ayat 35. Yang bermaksud sesungguhnya ke atas kamu, yakni iblis, laknat sehingga ke hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La'anahu Allah wa qala attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Yang bermaksud yakni dia iblis telah dilaknat oleh Allah, dan yang telah mengatakan demi sesungguhnya aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambamu bahagian yang tertentu untuk menjadi pengikut. Ya, Allah sebut iblis ini dilaknat oleh Allah SWT. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika mentafsirkan ayat di atas, asal bagi perkataan laknat adalah menjauhkan. Jauhkan daripada apa? Jauh daripada rahmat Allah. Manakala dari sudut uruf ni dari sudut adat, kebiasaan kita ni, laknat ni maksud apa? Laknat maksud menjauhkan yang disertai dengan penghinaan dan kemurkaan. Maka melaknat iblis secara ta'yid ditentukan oleh Al-Quran, disebut Al-Quran adalah harus, dan demikian juga ke atas golongan kafir yang telah mati seperti Fir'aun, Haman dan juga Abu Jahal. Manakala dalam hadis pula terdapat sebuah riwayat menunjukkan bahawa Nabi SAW juga pernah melaknat syaitan. Ini sebagaimana kata Abu Darda radhiyallahu anhu yang bermaksud, saya baca maksudnya. Rasulullah SAW berdiri untuk menunaikan solat, maka kami mendengar baginda mengatakan, aku memohon perlindungan Allah daripada kamu. Kemudian kami mendengar baginda menyebut, aku melaknat kamu dengan Allah sebanyak 3 kali. Lalu baginda membentangkan tangannya seperti dia mengambil sesuatu. Maka sebab setelah solat, kami katakan, wahai Rasulullah, kami telah mendengar kamu menyebut dalam solat sesuatu perkataan yang tidak pernah kami dengar sebelum ini, dan kami melihat kamu bentangkan tangan kamu. Rasulullah berkata, sesungguhnya musuh Allah iblis telah datang dengan api dari neraka untuk dia campakkan ke wajahku. Jadi tangan. Maka aku katakan, aku memohon perlindungan Allah daripada kamu sebanyak 3 kali. Kemudian aku katakan, aku melaknat kamu dengan laknat Allah yang sepenuhnya. Maka sedikit pun ia tidak berpaling. Demi Allah, sehingga tidak disebabkan doa saudara kami Nabi Sulaiman, nescaya ia sudah menjadi bahan mainan kanak-kanak di Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim. Contoh Nabi laknat kepada iblis. Baik, hukum melaknat kepada individu disebut di sini ada 2 bentuk. Kita melaknat ke atas individu berlaku dalam 2 bentuk. Pertama, melaknat ke atas orang kafir ataupun pelaku-pelaku maksiat dalam bentuk umum. Maknanya apa? Tak tentu, tak sebut nama, tapi sebut secara umum. Seperti ucapan laknat Allah ke atas golongan Yahudi dan Nasrani. Ataupun ucapan seperti laknat Allah ke atas golongan kafir, orang fasik, orang-orang yang zalim. Disebut nama, tak sebut nama, secara umum. Begitu juga seperti melaknat ke atas peminum arak ataupun para pencuri. Kita maki yang celaka dan punggul anak kan, kepada orang yang minum arak secara umum, ataupun kepada pencuri. Maka semua perkataan laknat yang ditujukan kepada umum segini adalah dibolehkan. Kan, orang yang buat maksiat ni kita sebut benda yang tak elok kan, kita melaknat ni dibolehkan. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullah, dan dibolehkan untuk melaknat seorang kafir, golongan kafir secara umum. Ini kalau tulisan ini dia bagi kita ada. Boleh rujuk Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih.
Yang kedua, itu bentuk yang pertama tadi secara umum. Yang kedua, melaknat dengan bentuk ta'yin, maknanya kita dah tentukan kepada individu yang dilaknatkan, yang kita sebut tu, sebut nama ni, orang tahu, orang kenal. Seperti mana orang kafir atas fasik dengan ucapan laknat Allah ke atas si fulan. Kan, laknat Allah ke atas bulan nama siapa-siapa. Dengan menyebut nama orang tersebut, maka dalam isu ini menyatakan ada dua keadaan. Sekiranya yang dilaknat itu telah disebutkan dalam nas Al-Quran ataupun hadis yang dirinya dilaknat, ataupun namanya disebut dalam Al-Quran sebagai yang mati dalam kufuran, maka dalam kes ini boleh untuk dilaknat secara ta'yin. Contoh apa tadi? Iblis sebut dalam Quran, Fir'aun Allah sebut dalam Quran. Ditentukan kan? Abu Lahab, Abu Jahal. Namun kata Imam Ibn al-Muflih, diharuskan untuk melaknat sesiapa yang tak terdapat nas yang menunjukkan dirinya dilaknat, manakala siapa tidak melaknat mereka ini tidaklah dianggap berdosa. Yang kedua, melaknat orang kafir atau fasik ta'yin itu dengan menyebutkan namanya, sedangkan tidak terdapat nas yang menunjukkan orang tersebut dilaknat. Maka dalam hal ini ulama dia berbeza, ada tiga pandangan. Yang kedua ni, kita melaknat orang kafir secara ta'yin, kita sebut nama orang tu. Nama orang tu tak ada dalam Quran, Allah tak sebut. Ada tiga pandangan. Ini ulama terbagi hal ini ulama terbagi kepada tiga pandangan. Yang pertama dibenarkan, yang kedua dibolehkan untuk orang kafir sahaja, manakala untuk orang fasik tidak diboleh melaknat secara ta'yin. Orang fasik ni orang Islam, tapi dia buat benda-benda yang buat benda buruk, dia curi, dia merompak, kan? Apa lagi? Kejahatan, buat benda fasik. Yang tu tidak boleh, tidak disebut nama. Dan yang ketiga dibolehkan secara mutlak. Baik, kita baca sikit lagi. Tengok ni, kita baca ni. Jangan kita ni main basah kan. Teruskan dulu kita ya. Tengok ni. Okey, melaknat orang fasik secara ta'yin. Kami menyatakan, kami ni maknanya yang mufti ni sebelah dia buat urusan. Beberapa pendapat para fuqaha mengikut mazhab yang empat dengan hukum melaknat golongan pelaku maksiat ataupun orang fasik selain berikut. Mazhab Hanafi, kata Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, tidak dibolehkan untuk kita melaknat secara ta'yin, secara muayyan, yang ini ditentukan individu yang kita tidak tahu matinya dalam kufuran sekalipun dia merupakan seorang yang fasik. Maksudnya apa? Tak boleh ni. Mungkin dia memang dia orang yang fasik, kan? Tapi sebelum dia mati itu kita tak tahu. Mungkin dia dah bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Yang kita tak tahu. Imam Hanafi, mazhab kita tak boleh. Imam Malik, mazhab Maliki berkata, adapun orang yang melakukan maksiat, maka seta'innya tidak boleh untuk melaknatnya secara sepakat para ulama. Mazhab Maliki kita tak boleh. Untuk orang yang fasik kan, orang fasik. Mazhab Syafi'i, menurut Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah berkata, tidak ada satu pun tujuan kita yang bersifat syar'i yang membenarkan kita untuk melaknat Muslim pada asalnya. Tak ada sebab. Kemudian di antara tempat yang diharamkan adalah melaknat secara muayyan, maknanya ditentukan, sebutkan nama itu. Tidak boleh melaknat secara muayyan sekalipun dia merupakan seorang yang fasik. Manakala mazhab Hambali, adapun yang dinukilkan daripada Imam Ahmad, maka berdasarkan nas-nas yang sabit daripada anaknya Saleh, apabila ditanyakan kepada Imam Ahmad, adakah kamu tidak melaknat Yazid? Maka kata Imam Ahmad, sejak bila kamu pernah melihat bahawa bapakmu itu melaknat seorang? Demikian juga Imam Ahmad disebutkan berkenaan Hajjaj dan juga beberapa orang zalim. Maka Imam Ahmad berkata, ketahuilah laknat Allah ke atas orang-orang zalim. Beliau tidak suka melaknat secara muayyan. Ini kita sebut secara umum boleh. Tapi kalau kita nak tentukan tu, kalau itu mazhab ni, keempat-empat mazhab ni apa? Tidak boleh disebut.
kita melaknat orang ni. Itu sikitlah tambahan. Dari tentang melaknat orang fasik ni, larangan mesti ada disebut dalam riwayat Sayyidina disebut hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ada disebut. Baik, itu berkaitan dengan boleh ataupun tidak kita melaknat orang ni. Secara umumnya bagi orang Islam memang tidak, kita tidak boleh mengucapkan perkataan laknat, celaka dan sebagainya. Baik, seterusnya bab yang ke-147, hadis yang ke-319. Hadis ini hadis sahih, hadis marfu'. Haddatsana Ahmad bin Yaqub qala haddatsani Yazid bin Miqdam bin Shuraih an abihi an jaddihi qala akhbaratni Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr la'ana ba'd raqiqihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr al-la'anina was-siddiqina kalla wa rabbil ka'bah marratayn aw salasan فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود atau kama qala. Daripada Yazid bin Al-Miqdam ibn Shuraih, daripada bapanya, daripada datuknya Shuraih, yakni Shuraih ibn Hanif. Dia telah berkata, Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu kepadaku bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu telah melaknat sebagian daripada hamba-hambanya. Lalu Nabi SAW telah bersabda, wahai Abu Bakar, para pelaknat dan para siddiqin. Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, para pelaknat dan para siddiqin ni dia bercampur tak? Maksudnya orang baik dia tadi kan, orang yang benar adakah boleh bercampur? Maksudnya orang baik akan dia nak cakap, nak melaknat, keluar perkataan-perkataan tak elok. Itu maksudnya. Tidak sama sekali demi Rabb Ka'bah. Rasulullah SAW mengulangnya sebanyak 2 atau 3 kali. Maka Abu Bakar pun membebaskan, ini memerdekakan pada hari itu sebagian hambanya. Kemudian beliau telah mendatangi Nabi SAW lalu berkata, aku tidak akan mengulanginya lagi. Bila Nabi tegur, kemudian Sayyidina Abu Bakar kata kepada Nabi, dia tidak akan ulang apa yang telah dibuat dulu. Menunjukkan bahawa salah satu sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bertaubat daripada perbuatannya, ini melaknat hamba sendiri. Kenapa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan dalam riwayat ini juga disebut tentang bahawa laknat, laknat dan juga sifat atau status siddiq itu dia mesti berlawan, dia tak boleh bercampur. Tak boleh bercampur. Itu maksudnya. Baik. Satu hadis dia bab 137. Bab yang ke-138. Bab at-tala'uni bi la'natillahi wa bi ghadabillahi wa bin nar. Bab pada menyatakan saling laknat, melaknat dengan laknat Allah, dengan kemurkaan Allah dan juga dengan neraka. Hadis yang ke-320. Hadis yang ke-320 di sini hadis hasan al-Ghairi. Dalam kitab tersebut, dalam kitab yang asal itu di mana dinyatakan Al-Albani menyebutkan hadis ini antara hadis hasan al-Ghairi. Haddatsana Muslim qala haddatsana Hisham an Qatadah an Al-Hasan an Samurah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatala'anu bi la'natillah wala bi ghadabillah wala bin nar. Daripada Samurah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah ataupun dengan kemurkaan Allah, maupun dengan
neraka. Gitu apa? Nabi larang ke, jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah ataupun dengan kemurkaan Allah maupun dengan neraka. Contoh kita kata apa? Hang ni dilaknat oleh Allah. Nabi larang keluar perkataan itu daripada kita kepada orang sama Muslim, kan? Ataupun kita sebut Allah murka dengan hang ni, Allah murka dengan kamu. Itu Nabi larang. Secara ta'yin, secara jelas, secara tertentu. Tapi kalau secara umum, kan Allah murka kepada hamba-hamba yang tidak taat, itu umum. Apa? Ini yang dilarang ni apa? Khusus kepada apa kita kata, yang ta'yin, yang dah ditentukan. Kan? Untuk kita duduk cakap dua orang, celaka kau, Allah laknat kau, tidak boleh. Ataupun kita kata hang ni masuk neraka ni, ahli neraka, calon. Tidak, yang itu tak boleh. Sebab apa? Sebab tentu. Ya. Ada kan? Mula tak ada lah. Dalam kalangan kita yang jenis suka cakap macam ni. Banyak ahli tentang laknat ni. Baik. Boleh ya, setakat tu kan? Kita ada pernah buat sebelum ni, kita pernah cakap benda-benda macam ni kan? Dah benda dah berlaku, buat je lah. Benda dah lepas. Mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Kalau kita bercakap tu depan kawan kita dan kita tahu, kita bercakap dengan dia, kita duduk laknat dia, kan? Jumpa dia, minta ampun kepada dia, mudah-mudahan dia ampunkan silap dan dosa kita. Cakap duduk laknat, duduk celaka, duduk maki dia, ya? Ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Kadang-kadang mungkin waktu kita bercakap tu dalam keadaan kita, bukan kita tak tahu, kita tahu, tapi kadang-kadang kita marah. Bila kita marah ni, akal kita tu dah tak apa-apa seimbang, tak apa nak waras, tak apa nak rasional. Sebab tu orang keluar daripada mulut kita kata-kata yang tidak sepatutnya. Sebab kalau kita tanya orang yang faham, orang yang beriman, orang yang ni, dia tahu ni cakap benda ni tak elok. Banyakkan orang tahu. Tak tahu lah, hampir mustahil lah tak tahu kata dia cakap benda ni Allah marah, Allah larang. Banyakkan kita tahu, tapi kita masih lagi buat. Kita masih lagi buat. Baik. Bab yang ke-149. Bab la'nul kafir. Bab ada menyatakan melaknat orang kafir. Syarah tadi saya dah baca apa yang disebut, yang tulis oleh dia mufti wilayah Sudan tu. Itu pun ada hadis, ada riwayatnya. Hadis yang ke-321. Hadis ini hadis sahih. Hadis sahih. Dalam syarah Muslim pun ada diriwayatkan hadis ini. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Marwan bin Muawiyah haddatsana Yazid an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ur'allahu 'ala al-musyrikin qala inni lam ub'ath la'ana walakin bu'ithtu rahmah. Atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau doakan kepada Allah, yakni apa? Supaya memberi kebinasaan. Minta apa? Boleh kata apa? Minta Nabi doa kebinasaan kepada golongan musyrikin, kepada orang musyrik. Ya Rasulullah, Allahu 'alal musyrikin. Kemudian apa kata Nabi? Inni lam ub'ath la'ana.
Kata Nabi, sesungguhnya aku ni tidak diutuskan sebagai seorang pelaknat. Kan? Tak doa kebinasaan tu. Tapi kata Nabi, walakin bu'istu rahmatan. Tapi aku ni diutuskan sebagai pembawa rahmat, sebagai pemberi rahmat. Rahmat. Baik, itu habis berkaitan dengan laknat. Laknat. Cara tatuk kafir untuk Fir'aun, untuk Yahudi, Nasrani itu boleh, tak ada masalah. Sebab itu memang disebut dalam Al-Quran. Cuma ini kita dah kurang sikit kan. Dah 100 hari lebih lah peperangan yang berlaku di Palestin tu kan. Kunut nazilah kita pun jarang-jarang dah. Dah sejuk lah, Allah Alam. Boleh kita baca lah bila kita ingat kita baca untuk saudara-saudara kita di Palestin. Baik, hadis yang ke-150. Bab yang ke-150. Bab An-Namam. Bab An-Namam. Masih lagi berkaitan dengan dosa lidah ni. Namimah. Maka namimah ni apa? Namimah ni mengadu domba. Dia cakap tu nak bagi orang gaduh. Itu kerja dia. Ini kerja orang yang apa nama? Orang suka melakukan namimah. Hadis yang ke-322, hadis yang marfu', hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam kunna ma'a Huzaifah faqila lahu inna rajulan yarfa'u al-hadis ila Uthman radhiyallahu anhu faqala Huzaifah radhiyallahu anhu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulul jannata qattat. Daripada Hammam, pernah kami duduk bersama Huzaifah, lalu diberitahu kepada beliau bahawa ada seorang lelaki sering menyampaikan berita, yakni bercakap tentang mereka kepada Sayyidina Uthman. Tujuan dia apa? Untuk nak mengadu domba. Maka berkata Huzaifah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk ke syurga, la yadkhulul jannah qattadun, orang yang suka mengadu domba. Kalau di bawah sini sedikit uraian dari qattad semana apa? Orang yang suka mencari-cari berita yang tidak dia ketahui kebenarannya. Dia suka cari kan apa benda-benda yang dia boleh nak sembang, nak cerita kawan. Kemudian dia sebarkan dengan tujuan apa? Untuk menimbulkan kerosakan di dalam masyarakat. Ini qattad dalam disebut qattad. Ini pun dosa lidah yang kita kena jaga. Ini pun saya rasa ada ni dalam masyarakat kita ni, orang yang jenis ini kan. Kalau ada, kalau dia dengar, taubatlah, insaflah, jangan dibuat orang yang macam ini. Sebab apa kata Nabi, la yadkhulul jannah qattad, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang suka ni duduk mengadu domba, suka bagi orang bergaduh dan sebagainya. Cari berita. Wallahu a'lam. Ada satu lagi hadis, tak apalah, kita sambung minggu depan insya-Allah. Hadis yang ke-323. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada diri kita, khususnya kepada diri sendiri lah, berkaitan dengan kita menjaga lidah kita, menjaga lidah daripada kita cakap benda-benda yang tak elok, melaknat orang. Yang baik daripada Allah yang Maha Kuasa semua akan diberi. Saya satu. Ya. Kita memang tak ada hak untuk nak melaknat orang kalau orang tu macam adalah kawanan. Kita nak solat ni dia cakap, kau dia solat kau sembah batu kan, kita memang kita ngadap, tetapi kita tak kiblat kan. Macam masa tu dia macam marah lah, kau dia solat kau sembah dinding tu. Kita boleh dekat kau ni cakap, kita tak boleh cakap itu kan. Sepatutnya tak boleh Kita tak boleh cakap itu kan. Gitu. Bila dia cakap elok, kita balas kata elok, so sama. Kan? Kita boleh pilih perkataan yang lebih baik, yang lebih elok. Astagfirullahalazim, tak sesuai gitu, lebih baik daripada celaka kok.
kan? Dia kadang macam macam itu. Dan dia kalau kita ni orang terbiasa keluar kata-kata yang tak elok, dia secara spontaneous dia macam spontan. Jadi kita kena jaga. Itu yang kita nak jaga diri kita tu, supaya kita tidak biasakan lidah kita ni, mulut kita ni keluar kata-kata yang tak elok. Kalau dah terkeluar, apa lagi boleh buat? Dah terkeluar, dah kan? Itu pun dengan izin Allah juga, kan? Nah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah ampunkan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafawwaqna min ba'dihi tafawwuqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.